Indah dan mempesona. Sebut sahaja tentang bunga, pasti setiap orang menyukainya kerana bunga-bungaan memiliki keunikan yang menjadi daya tarikan kepada sesiapa sahaja yang memandangnya. Namun tahukah anda, terdapat beberapa lokasi taman atau ladang bunga yang tercantik di dunia. Antaranya ialah ladang lavender yang terletak di Provence, Perancis, iaitu bersempadan dengan Mediterranean dan Itali. Ladang ini menjadi daya tarikan pelancong kerana memiliki warna yang cantik serta bunganya yang dikenali dengan aroma yang menenangkan. Selain itu, Keukenhof-Park yang terletak di Leeds City, Belanda, antara taman yang cukup terkenal kerana memiliki keluasan kira-kira 32 hektar luas dengan 800 jenis tulip yang menjadikan taman ini antara yang terbesar di dunia. Ladang bunga matahari di Luar Puri Thailand juga tidak kurang indahnya. Bunga matahari yang berwarna kuning terang ini biasanya mekar sekitar bulan November dan berterusan sehingga Januari atau Februari. Justeru tidak hairanlah musim bunga merupakan antara musim yang amat dinantikan oleh kebanyakan pelancong di serata dunia. Malahan, hadiah jambangan bunga juga mampu memberikan kegembiraan kepada individu yang menerimanya. Ini yang buat saya tak sabar-sabar nak ambil cuti ni. Nak ke lokasi-lokasi cantik-cantik, ambil gambar dengan bunga-bunga kan. Okey, tapi tak apa. Hari ini pun seolah-olah berada di Taman Bunga. Hari ini di WHI kita nak pelajari daripada tetamu-tetamu kita ni macam mana nak gubah bunga. Kan Fatin kan? Betul. Dan bersama saya, di sebelah saya ni Hawa. Kita bersama dengan Farah Nadira. Farah tu di sebelah Hawa. Di sebelah saya Nur Azura Haris, iaitu pengasas Berbunga Bloom. Apa khabar Azura? Alhamdulillah sihat. Azura sihat. Bunga-bunga dia pun nampak segar je. Itulah dia. Dan sebelah saya ialah Farah Nadira Hisham dari Raw Petals. Terima kasih kerana bersama kita hari ini ya. Okey, sebenarnya apa yang dilakukan Farah dengan gubahan bunga ni yang cukup unik sekali ataupun biasanya kita kenali sebagai dry flowers. Kalau bahasa Melayunya bunga kering kan? Betul. Okey, sebelum kita nak belajar tips-tips dan sebagainya, nak tanyalah Farah bila mula untuk gubah bunga ni? So saya start part time tahun lepas and then baru start yang macam full time this year lah. Okey. Apa yang buat nak mula tu? Sebab saya suka dried flowers ni, dia more macam rustic punya design semua tu. And then kalau letak dalam frame boleh berjadi keep sikit lah, lama sikit boleh simpan. Memang suka tema-tema klasik macam tu ya? Yes. Okey. Kenapa bunga kering? Biasa orang bunga segar macam tu kan. Kenapa pilih untuk buat perniagaan bunga kering? Memang awal-awal buat untuk perniagaan terus ya? Awal-awal untuk kawan. Lepas tu saya keringkan untuk diri sendiri macam tu. And then try to introduce lah. Lepas tu pilih untuk frame untuk letak dia lagi tahan lama macam tu lah. Okey. Biasanya untuk bunga kering ni, bunga apa yang paling sesuai sekali? Bunga apa? Kita paling common yang customer minta is rose lah. Macam ni ya? Yes. Boleh. Bunga rose. Dalam, ialah wanita lah kan. Memang nak bunga rose. Senang tak kalau bunga rose ni? Bunga rose paling senang untuk dikeringkan lah. Ya, ni so far. Cantiknya. Boleh. Okey, tapi kan Farah, kalau kita tengok bunga ros ni ataupun orang yang dah biasa beli bunga kan, bunga ros ni mesti mahal harga dia kan? Dia mahal. Sometimes kalau macam pergi tu ada je lah yang dapat murah. Kalau ada macam local supplier, banyak je kedai. Okey, ala-ala kita bercakap tentang kos bunga-bunga ni kan, mungkin ada dalam kalangan anda bakal pengantin baru nak pelajari bunga apa yang paling sesuai untuk majlis kahwin nanti kan, nak belajar juga dengan Azura. Betul lah. Kalau boleh Azura nak tunjukkan sesuatu yang istimewa hari ini. Tapi sebelum tu kita bukan berempat je. Kita ada seorang lagi tetamu di dalam talian. Kita bersama dengan Aina Anis Jalaluddin, iaitu pengasas yellowhearts.s. Aina jauh dari Penang. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam. Di manakah itu? Saya ada dekat asrama. Okey, baik.
student merupakan seorang pelajar 19 tahun muda lagi mempunyai kreatif bakat dia. dalam mengubah bunga. Baik, sebelum kita terus bersama Aina, kita nak bersama Azura dahulu. Hari ini apa antara yang nak dikongsikan Azura? Hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak buat DIY welcome board. Macam bila kita buat majlis perkahwinan kan, kita nak buat welcome board untuk tetamu datang tengok kat sini tulis siapa punya wedding. So kita nak buat DIY. Lagi satu saya nak tunjuk macam mana nak buat bridal bouquet. Okey. Kalau kita tahu kan board yang selalu ada di depan pelamin dan sebagainya itu kan mempunyai bunga yang besar kan. Selalunya Azura kan antara bunga-bunga yang digunakan tu jenis apa? Kalau dekat pelamin biasanya orang akan guna bunga yang volume lah, yang besar, macam contohnya hydrangea, sebab dia macam segumpal dan bila kita nak buat kita tak guna banyak. Dan biasanya orang akan letak rose, sebab rose and eustoma sebab dia agak tahan lama lah. Kalau nak compare tu bunga-bunga import yang lain, dia macam agak sensitif. Sebab pelamin kita akan gunakan sepanjang hari kan. So kita akan guna bunga yang tahan. Awak cakap bunga ros itu kegemaran Hawa. Dan kalau boleh kan, kita nak tengok jugalah macam mana antara cara untuk kita nak mengubah langkah pertamanya sehingga kita siaplah. Senang atau susah sebenarnya? Actually sebenarnya senang je kalau kita ikut steps dia. Contoh macam kita nak buat welcome board kan, kita just setkan dia punya base dulu. Bila kita dah dapat bentuk yang kita nak, then kita just cocok bunga yang kita nak. Macam tu. Betul. Dan mungkin kita boleh mulakan Azura. Selalu kan Hawa kan bunga ni kalau macam saya sendirilah kan. Saya tak ada tangan yang halus, tangan yang berseni ni. Kalau buat keinginan tu ada, tapi jadi tu belum tentu lagi. Fatin boleh. Kena praktis banyak kali lagi Fatin. Itulah mungkin Azura boleh tolong kita kan. Okey, kita nak terus bersama Aina Hawa. Nak tahu apa antara perkongsian Aina berkenaan dengan gubahan bunga. Aina? Ya. Itu dia. Baru kita nampak wajah Aina. Okey, hari ini apa yang Aina nak kongsikan? Sambil-sambil Azura, Farah tengah apa orang kata menjalankan kreativiti beliau. Soalan ni. Sekejap. Okey Aina. Bila Aina mula start minat nak gubah bunga ni Aina? Oh, actually saya start daripada saya umur 17 tahun. 17? Setingkatan 5? Okey. Masa tu baru habis Tapi SPM masa lah? tu, belum habis lagi. Oh, belum habis lagi? Cuma time tu macam ada retirement pengetua tau. Lepas tu, saya, like my classmate semua suruh saya buat satu bukit sebab diorang tahu saya suka bunga kan. And then diorang suruh saya try buat. Lepas tu tengok-tengok jadi. So start dari tu, my mum asked me to do after SPM. Okey, apa gubahan bunga pertama yang Aina buat dulu untuk bagi dekat pengetua tu? Yang tu time tu Aina guna bunga fake flower je. Oh, dengan ya? coklat. Time tu Aina guna fake flower. Okey, Aina yang sedang kita tengok di visual ini apa yang Aina sedang lakukan? Kalau kita tengok tu ada patung kan? Apa? Yang tu actually bunga hidup, fresh flower. Yang tu pingpong. Pingpong, bola pingpong. Okey, macam mana macam mana Aina dapat ilham sebenarnya nak apa orang kata ada kreativiti nak buat bunga tu ada rupa macam itu macam patung ni kan? Christmas. Itu macam snowman. Okey. Aina buat. Mula-mula sebab Aina banyak follow IG daripada Korea tau. Like Korea punya IG shop florist kan. Dia orang punya macam inspired lah. Memang dia orang punya design cantik. Dia macam minimalis tapi elegan. So Aina macam Aina suka tengok dia orang punya design. So daripada situ Aina start belajar lah. Tengok dia orang punya macam mana semua design dia orang. Itulah kalau kita tengok umur Aina ni muda sangat lagi 19 tahun kan. Bila start decide ataupun buat keputusan untuk nak buka perniagaan pada usia yang cukup muda ni Aina? Mula after PKP tu kan macam demand macam tinggi lah untuk orang. Masa PKP? Sekarang kalau birthday pun masa PKP. Macam kalau sekarang kan macam demand orang bagi hadiah birthday ke apa semua selalu bouquet kan. So daripada situ Aina nampak macam why don't I just try sebab ni kan hobi kan. So just buatlah semua bisnes apa semua. Lepas tu Mama Aina lah banyak macam suruh Aina try buat benda semua tu. Bagusnya dah tahu Aina ni kreatif kan. Lepas tu buka peluang. Jadi platform yang digunakan Instagram ya? Ya, Instagram. Okey. Kalau kita tengok kan Aina, Farah, Hawa dan nak siap dah gubahan bunga daripada Azura. Sekejap je sebenarnya.
Kalau saya ni Hawa, saya rasa mungkin nampak hijau je dulu. Sebab tengah fikir nak cocok dekat mana. Okey, kalau kita tahu kan antara bunga-bunga sekarang ni ramai permintaan dari segi bunga segar dan sebagainya. Tapi tak ketinggalan juga di depan saya ni kan Azura. Sekarang ini bunga apa dinamakan rustle, is it? Rustic Rustic style lah. okey. Vase arrangement. Ramai yang mempunyai keinginan kerana mungkin color warna dia yang nampak lebih bersahaja kan, ataupun masih lagi ada permintaan untuk bunga-bunga segar. Actually ada peminat yang suka bunga yang rustic, tapi masih ramai sebenarnya yang suka bunga yang fresh. Yang saya suka kongsi lah, macam sebenarnya bunga fresh ni dia ada satu aura tau. Bila contohnya macam dalam majlis pernikahan, pengantin tu akan nervous kan, dia akan berdebar. So bunga ni dia akan bagi satu vibration yang macam ada macam terapi lah. Dia very therapeutic. So macam dia akan rasa macam dia living the moment macam tu. Okey, agaknya sebab itulah orang lebih menyukai bunga segar daripada bunga plastik. Sebab bunga plastik okeylah dia nampak cantik kan, tapi mungkin elemen-elemen aura dia tak sampai. Okey, Hawa, Farah macam dah dekat siap dah tu. Farah pun tadi dia setuju. Dia cakap bila ada bunga-bunga ni kan, seolah-olah macam very therapeutic. Maksudnya sangat-sangat menenangkan kan. Farah dalam dia cakap betul tu. Okay, sebelum kita nak belajar banyak lagi dari Farah, kita nak belajar macam mana nak keringkan bunga-bunga ni, kita nak dengar perkongsian daripada rakan-rakan kita tentang pemilihan bunga mereka. Jom kita dengarkan. Saya sangat sukakan gubahan bunga matahari bersama dengan baby breath warna putih, sebabnya bunga matahari itu sendiri adalah bunga kegemaran saya, dan bila kita gubah dia bersama dengan baby breath warna putih, kita akan dapat sparks positive vibes. Dan memang dah jadi satu kebiasaan pun, bila saya pergi kedai bunga, saya akan cari dua kombinasi bunga tu. It's such a simple punya gubahan tapi healing for me. Dan bunga yang paling saya suka ialah bunga tulips. Bagi saya bunga tulips ni sangat unik dan istimewa lah, kerana dia hanya tumbuh pada negara-negara dan kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dan bagi saya ia boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian manusia, di mana apabila seseorang itu berada dalam surroundings yang betul, surroundings yang menyokong dia untuk grow, dia pun boleh tumbuh cantik seperti bunga tulips. Memang tak ada kreativiti untuk mengubah bunga, tapi saya suka tengok keindahan bunga, dan bunga favourite saya ialah bunga baby breath. Bunga baby breath ni dia bermaksud sincerity, innocent and purity, dan yang paling penting sekali dia tahan lama dan banyak sangat pilihan warna. Dan saya lagi seronok kalau saya dapat menerima bunga sebagai hadiah. Setiap orang ni kadang-kadang sebelum nak bagi hadiah dekat orang, dia tengok dulu kalau bunga ros apa maksudnya, kalau bunga lili apa maksud dia kan. Ada yang cakna dan betul-betul nak ambil tahu kan. Okey Farah, kita nak belajar macam mana nak keringkan bunga ni. Bukan guna pengering rambut kan? Bukan. Macam mana? Okey, so selalunya saya guna macam air dry method. So Air dry? Air dry. So basically macam like you gantung dia like outside hang. Lepas tu you boleh, okay, sebelum you nak keringkan tu, awak kena macam buang dia punya leaf semua tu, and buang buang daun-daun dia. Lepas tu kalau boleh just hang macam satu stalk tu macam 2-3 tangkai saja. So bagi dia lagi cepat untuk kering and lagi proper sikitlah. Okey, maksudnya kena buat sikit-sikit, batch by batch. Gantung sikit-sikit lah, tapi you boleh je gantung macam like terus, tapi in bunch tu sikit-sikit saja. Okey. Dan kemudian bila dah kering tu kan, berapa lama tu nak keringkan? Kalau keringkan dia nak tu maybe 2 to 3 weeks macam tu lah, 2-3 minggu. Baru dia akan betul-betul kering. And then baru I boleh letak dalam frame kalau tu. Selalunya I keringkan untuk customer request. Kalau dia ada fresh flowers, hantar kad tu untuk keep sikit, letak dalam frame lah. Okey. Farah, maksudnya pelanggan lah yang biasanya bagi bunga segar kepada Farah. Farah buat semua proses tu. Ataupun Farah sendiri pun beli juga? Dua-dua saya ada buat. Okey. Ya. Angkat tangan nak tanya Farah. Dalam banyak-banyak gubahan bunga kan, Farah memilih untuk kreativiti gubahan bunga ni dalam frame. Semua ni kita tengok ada bingkai. Sebab dia kalau macam letak dalam frame, dia lagi senang untuk you proses jaga dia. Lagi macam susah untuk berhabur. And then kalau dia macam ni,
lebih tahan lagi lama. Kalau you berminat lah untuk yang macam ni. Okey, kalau Azura macam Farah dah kongsikan untuk tahan lama, untuk bunga-bunga segar ni macam mana untuk kita nak kekalkan kesegaran bunga ni? Kalau kita beli, kadang-kadang beli banyak kan, harganya juga mahal. Untuk kita nak tahankan kesegaran ni. Okey, biasanya kalau kita beli fresh flowers, kita tak boleh beli satu-satu, kita akan beli in bundle kan. So bila kita dapat banyak, kita kena make sure, contohlah saya tunjuk kat sini. Bila kita dapat bunga, dia akan datang berpenuh dengan daun. So apa yang kita perlu buat adalah kita buang daun dia and make sure bila kita letak dia dalam air, tak ada daun yang tertinggal dekat yang kena dalam air. Sebab daun tu dia akan jadikan mudahkan dia kena bakteria lah. So bila dia akan cepat rosak. Tapi air yang kita nak letak dalam kita punya pasu tu banyak mana sebenarnya? Saya pernah juga kadang-kadang bunga kan kita letaklah tapi tak tahan lama. Esok tu kita tengok dia dah layu. Dah tidur dah. Jadi banyak macam ni pun okey as long as dia punya stem kat bawah ni terendam. Kena air. Dan satu lagi saya nak share, bila instead of kita potong bunga macam ni, kita kena potong dia slanted macam ni. Nampak dia ada tajam tu kalau boleh tunjukkan. Sebab kita dapat luaskan dia punya ruang untuk dia minum air. Okey, itu tips yang sangat-sangat berguna untuk mereka yang suka dalam gubahan bunga ni. Student dekat sini pun ada soalan juga. Azura, biasanya kalau hari lahir ke ada kawan-kawan kita bagi bunga banyak-banyak kan. Sayang kalau biar dalam bukit tu sebab dia cepat mati kan. Cara dia sama juga. Sama juga macam kalau orang tu dia nakkan bunga tu tahan lama, buka wrap tu, tangkap gambar puas-puas dulu. Posing. Lepas tu buka wrap dia dan masuk dalam vas ataupun maybe you boleh kekalkan dia dalam bukit, cuma gantung dia terbalik supaya bila dia kering cantik. Okey. Yalah sayang kan dah bagi. Okey, Aina, nak tanya dekat Aina ni, biasanya permintaan dalam kalangan kawan-kawan ni bunga apa, Aina? Usually diorang akan minta bunga ros. Tak pun Jebra Daisy. Sebab Jebra Daisy ni price dia tak mahal sangat. So dia macam boleh bagi student price lah. Ada student price lah. Diskaun berapa persen tu? Aina, kalau mungkin pelanggan Aina nak tempah, berapa lama sebenarnya tempoh untuk mereka nak membuat pesanan tu, nak bagi tahu bunga apa mereka nak, berapa lama agaknya sebelum siapnya bunga tu? Actually dalam 3 days before order tu lah dia orang nak. Selalunya macam tu lah. Tapi kalau last minute pun Aina ada ambil juga order. Tengok kalau free time kan. Sebab kan Aina pun student kan. So dia macam kadang-kadang pack dengan belajar. So macam tu lah. Aina, kalau boleh 3 hari sebelum. Aina ambil kursus apa dekat universiti? Tak, Aina matric. Okey. Matrikulasi. Okey. Masa tu macam mana Aina bahagikan? Nak belajar lagi, nak gubah bunga lagi, nak ambil order lagi. Siapa yang tolong? Itu Aina buat seorang semua. Tapi macam malam, siang Aina belajar. And then bila malam tu, Aina kadang-kadang memang tolong pergi beli bunga, apa semua. So memang macam banyak support gila lah. Lepas tu, I pun malam-malam tu macam Aina buat bunga. Macam tu kadang-kadang Aina bangun pagi ke apa ke untuk buat bunga flower bouquet. Okey. Biasanya kan kalau kita tengok gubahan bunga sekarang ni, kita tengok tadi ada jambangan duit pun ada juga kan Aina? Itu Aina buat kalau orang request. Okey. Biasanya setakat inilah permintaan apa yang paling unik sekali, paling mencabar sekali yang Aina buat? Yang duit tapi yang amount yang banyak. Alamak, takut kan? Amount yang sangat banyak. Dia macam dia orang minta macam nak keluar pintu pun tak muat. Alamak. Macam tu. Tapi so, biasa tengok agak susah. Tadi sambil Hawa bersembang dengan Anis tadi tu, Aina, saya sempat jugalah nak mempelajari macam mana nak gubah kan. Tapi Azura cakap, ini adalah tips dia. Kalau kita nak mengubah, kita jangan letak straight macam tu. Kita jangan letak dia terus menegak kan. Kita kena silangkan dia, barulah dia nampak bulat dan penuh. Betul. Dan satu lagi supaya bunga tu dia tak terlampau kemik. So bila dia ada ruang sendiri. Okey. Itu antara tips-tips yang dikongsikan daripada Farah dan juga Azura dan juga Anis lah. Kita nak tahu juga apa antara perkongsian menarik di TikTok berkenaan dengan gubahan bunga ini. Jom kita saksikan. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. So
I've barely been to college and I've been doubtful of all that I've dreamed of. The brink of my existence essentially is a comedy. The gap in my teeth and all that I can cling to. The milk is sour. Shalala, 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 shalala. The milk is sour with olives on my. Sama tak? Saya punya macam ni, dalam TikTok tadi macam tu. Tapi memanglah tak secantik TikTok. Macam apa yang Azura kongsikan tadi kan, kita sembang-sembang. Bunga ni dah sememangnya cantik. Untuk kita nak mengubah tu, kita nak mencantikkannya. Kalau kita nak mencantikkan tu, pastinya kita memerlukan kemahiran jugalah kan. Saya tanya Azura tadi, macam mana nak kita, pemilihan bunga tu kita nak letak-letak ke? Azura cakap senang je, kita ikut hati je. Nampak macam cantik je, maksudnya cantik lah. Betul. Okay. Kalau kita tahu kan, bunga ini, mereka yang ada kemahiran mengubah bunga ini dapat menjana pendapatan juga. Untuk Azura sendiri kan bagaimana sebenarnya? Azura, ini adalah sambilan dan juga permintaan juga sangat tinggi kan? Betul. Boleh kongsikan? Okey, macam saya sebenarnya buat separuh masa je, tapi dah macam ini yang sepenuh masa sebab macam terlampau banyak permintaan. Lagi-lagi macam sekarang bila kita tak dapat nak jumpa orang, kita macam jauh kan masing-masing. So kita nak surprisekan orang, kita tak ada pilihan, dan sekarang kita dah ada pilihan untuk bagi bunga walaupun kita jauh. Sebab penggubah bunga ni dah ada dekat merata-rata tempat sekarang ni, di seluruh Malaysia dah ada. So kita just pilihlah mana yang kita berkenan. Dan macam kita menunjukkan tanda penghargaan, tanda kita kepada seseorang mungkin jauh, tapi bunga itulah tanda kita menyampaikan kasih sayang kita kan, Hawa kan. Betul. Sekarang ni boleh buat delivery, boleh buat penghantaran dekat mana-mana kan. Okey, kalau kita tengok dekat meja Farah ni, ya, ada banyak bingkai, ada frame, di sini bunga-bunga segar, tapi persamaannya kalau kita lihat sini ada globe, ada gelas kaca di sini, sana bersama. Adakah maksud ni trend sekarang? Yes. Ya? Okey. Ini memang banyak permintaan dari pelanggan ya, Farah? Kalau globe ni kita nak try baru kita introduce for kita punya new line lah. So far sebab kita most frame sajalah. Globe tu baru kita nak try. Tapi sambutan dia adalah juga kan? Ada. Susah tak kalau nak buat yang globe ni? Kalau globe ni dia kena center dia. Kita letak yang besar saja, and then baru I top up yang bunga kecil-kecil saja keliling dia lah. Untuk bagi lagi lawa and banyak lagi colour dia macam tu. Kalau Azura sendiri, cabaran kita nak mengubah bunga di luar ni mungkin lebih senang daripada dalam globe ni kan, antara cabaran dia. Betul. Yang bila kita buat dalam globe tu, kita perlu lebih detail lah sebab dia bunga yang kecil-kecil dan dried flowers ni macam Farah buat, dia senang patah. So kalau kita terlampau letak tekanan yang lebih, dia akan cepat patah. So kita kena buat dengan berhati-hati, and kadang-kadang macam saya sendiri, tangan saya jadi kebas bila kita buat benda ni. So kita tak boleh macam nak jual murah sebab dia bagi kesan kepada kita jugalah. Betul. Saya pasti nak menyiapkan satu globe ini bukan senang. Berapa lama sebenarnya tempoh yang nak ambil untuk kita selesaikan secantik ini? Macam flower dome ni saya buat lebih kurang 2 jam. 2 jam untuk satu orang kata pesanan, satu gubahan. Okey, kita nak terus tanya kepada Anis sendiri kan. Kita tahu macam-macam sebenarnya yang Anis lakukan dalam gubahan bunga ni. Mungkin kita nak kena ikut juga orang kata arus permintaan pelanggan kita dalam gubahan bunga ni. Untuk masa akan datang, apa antara perancangan Anis sendiri? Sebab yang ni actually freelance tau saya buat. So saya macam tak ada apa-apa perancangan lagi, tapi memang after habis matriculation memang I akan sambung buat inilah bisnes ni dulu. Sementara nak masuk degree kan. Okey, Anis kalau sambil-sambil tengah gubah tu kan, ada macam rasa tenang atau memang sengaja nak masuk dalam industri gubahan bunga ni sebab satu daripada terapi? Betul. Sebab contohlah kan macam saya busy study, stress apa semua kan. Tapi bila saya tengok bunga tu, saya jadi release stress saya. So macam happy lah bila tengok bunga tu. Sebab kadang-kadang macam sometimes I cakap dengan bunga. Macam tu lah. Benda tu bagi. Ini yang seronok Fatin. Hobi, lepas tu kreatif juga, lepas tu boleh menjana pendapatan juga. Patutlah Hawa kalau
isteri-isteri merajuk kan para bagi suami bunga? bagi bunga. Ya ke? Terapi bagi sejuk. Okey, Anis mungkin boleh kongsikan di mana platform boleh pelanggan dapatkan gubahan hasil gubahan daripada Anis sendiri. Actually boleh tengok dekat ni lah IG shop saya yellowhearts.s. So boleh slide through DM ataupun WhatsApp pun boleh. Okey, terima kasih banyak Aina. Terus bagi inspirasi. Semoga murah rezeki ya. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita nak terus kepada Azura. Azura dah 2 dah. Kita dah ada welcome board dengan satu mungkin nak bukit tapi tak sempat lah kot kan. Di hujung-hujung perbincangan kita pesanan Azura untuk mereka yang mungkin ada kemahiran sikit-sikit tapi nak menjana pendapatan juga. Okey, nasihat saya rasa ramai lah dekat luar sana yang sebenarnya berminat sangat dengan gubahan bunga ni kan. So bila kita jadikan dia sebagai hobi, kita juga boleh generate dia sebagai side income. Teruskan cuba sentiasa berlatih sebab makin lama kita buat, kita akan nampak dekat mana yang kita perlu perbetulkan dan makin lama benda tu akan makin senang untuk kita. Practice makes perfect. Okey, kalau mungkin mereka nak bertanya-tanya juga kepada Azura kan macam mana tips-tips dan sebagainya, di mana boleh mereka dapatkan? Bunga segar. Di platform Instagram Azura. Platform saya. Saya di Berbunga Bloom, Instagram dan juga Facebook. Okey, dekat situ boleh tengoklah macam-macam design yang ada. So kalau berminat dengan mana-mana arrangement saya, boleh just screenshot dan WhatsApp ataupun DM. Azura berada di Lembah Kelang lah. Jadi warga-warga Kuala Lumpur dan juga Selangor boleh terus ke Instagram Azura. Sama juga seperti Farah kan yang berada di Lembah Kelang juga. Dan mungkin Farah boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita istimewanya tentang dry flowers ataupun bunga kering ini dan macam mana kalau mereka nak dapatkan daripada Farah nak buat pesanan ni. Okey, so kalau nak buat pesanan boleh lawat kita punya laman Instagram Raw Petals, and then kalau istimewanya tentang bunga-bunga kering ni boleh letak dekat mana, boleh bagi dekat siapa? Okey, so kita ada juga buat untuk mas kahwin hantaran. And then kalau untuk kita punya, so kalau ada yang berminat bolehlah macam slide. Okey, baik. Terima kasih banyak Farah kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Azura. Macam-macam kan kita belajar Farin? Fatin pula. Fatin. Rindu Fahrin lah.